Ini dia guys, barang yang baru sampai dekat Studio Fast Channel selepas 2 minggu. So aku agak risau juga mula-mula sebab barang ni dihantar daripada China dan ambil masa dalam 2 minggu untuk sampai ke studio aku. Yelah, bila dari China ni dengan barang mahal macam ni, risaulah kan dalam proses shipment doang tu in case ada apa-apa berlaku kan. Tapi overall okay, kotak dia tak ada kemek, tak ada any issue. So yeah, hopefully everything is okay inside the box. So let's go, aku akan unboxing dan tunjuk korang kenapa aku beli ni dan berapa harga dia, apa keistimewaan dia, kenapa aku beli dan juga apa yang best dengan barang ni kan. Alright, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Special dengan kotak Apple ni, buka terus dah boleh nampak dah berapa. Ini dia MacBook Pro 16 inci 2021 yang menggunakan chip yang terbaru iaitu Apple M1 Pro. So ya, aku macam ragu-ragu juga sebenarnya dengan kotak daripada Apple ni. Korang boleh nampak lah kotak dia, buka dah terus nampak dah MacBook itu sendiri. So normally kalau korang yang biasa beli barang Apple dekat website Apple yang dihantar melalui DHL, biasanya korang akan dapat kotak lebih kurang macam ni je. iPhone ke any produk daripada Apple memang lebih kurang macam ni je semua. So dia kotak simple macam ni tapi very straightforward. Buka terus nampak produk. Tak macam biasa yang kita dapat dekat Shopee, Lazada. Biasanya dia pakai bubble tebal-tebal gila apa semua kan. So that's why aku ragu sikit orang Apple lagi daripada China kot, bukannya daripada tempat lain dekat Malaysia, daripada China. Macam ni jadi bagi serius ni. Apa protection dia doh? Apa protection kotak ni? Aku tak faham lah macam mana Apple boleh ship produk besar macam ni dengan selamat sampai dekat tempat kita ataupun rumah. Sebab biasanya kalau aku beli barang dari Apple, tak pernah lah barang Apple ataupun kotak Apple tu rosak teruk. Maybe dia ada deal dengan DHL lah, sebab DHL yang biasa ship barang Apple ni kan. Ini dia MacBook Pro yang bersaiz 16 inci yang terbaru dan dia punya color adalah color grey aku beli. By the way, untuk unit dekat aku ni aku custom sikit lah, tak adalah by default punya specs kan. Specialnya produk Apple sekarang ni tak perlu pakai pisau untuk kita nak buka plastik, dia just tarik je dia punya plastik dia kan. Dan aku tak faham juga kenapa dia punya produk-produk macam ni still pakai plastik, macam iPhone dah tak pakai plastik kan. So kalau Apple betul-betul mementingkan environment, maybe semua produk orang tak perlukan plastik lah kan. Okay. Ush, berat gila babe, serius berat. Actually Apple first perkenalkan MacBook yang bersaiz 14 inci tau pada tahun ni. So before this tak ada 14 inci, ada 15 ataupun 13 je. Dan sekarang ni pun aku menggunakan MacBook Pro 13 inci aku tengah gunakan sekarang ni untuk aku punya kerja yang menggunakan chip M1. Dan this one is a big upgrade bagi aku sebab dia menggunakan chip M1 Pro bukannya M1 Max. The reason kenapa aku tak beli chip M1 Max, bagi aku dia terlalu overkill lah. Dia macam overpower lah untuk aku yang just edit 4K video, yang just gunakan untuk web browser ataupun untuk editing video je kan, ataupun Photoshop, AI. M1 is good enough untuk performance in terms of everything yang aku nak gunakan untuk kerja aku, but M1 Pro is overkill juga sebenarnya, but M1 Max is over gila kot. There's nothing much yang kita boleh excited sangat dengan dia punya unboxing experience, but the thing is dia punya kedudukan tu memang very simple and minimal. So ini kotak dia dan ramai cakap yang dalam kotak dia ni ada bagi stiker yang berwarna baru tau, warna black. Ini dia stiker warna hitam. So memang nice. Seterusnya ini dia punya plug 3 pin. So untuk Malaysia punya market memang pakai 3 pin lah, tapi untuk kalau korang beli yang US punya set akan dapat 2 pin. Dan benda ni boleh tukar-tukar sebenarnya, dia attach macam tu je. Dan untuk pengecasan ini surprisingly dia upgrade untuk MacBook Pro 16 inci tahun 2019 menggunakan 100 watt, but this one dia menggunakan 140 watt. Memang laju gila babe, but still iPhone orang still 20 watt. Aku tak faham kenapa iPhone still ada kelajuan dekat tu je kan. But ya, untuk yang 14 inci dia punya watt tu rendah sikit lah, tak laju macam yang 16 inci ni. So itu satu kelebihan kalau korang beli yang 16 inci, but of course bateri dia lagi besar, so that's why dia memerlukan charger yang lebih laju. Yang paling special sebenarnya dengan MacBook Pro yang terbaru ni adalah dia punya quality ataupun material untuk kabel dia. Seperti korang nampak sekarang ni, kabel untuk MacBook Pro yang terbaru ni memang sangat-sangat berbeza, which is dia menggunakan braided kabel, bukannya plastik ataupun bukannya rubber yang biasa korang dapat kat MacBook sekarang ni kan. Nampak dia punya braided cable tu membuatkan ketahanan itu jadi lebih baik berbanding dengan yang rubber yang biasa. So selain daripada keistimewaan dari segi material, so material ni tak adalah cepat koyak, tak adalah cepat jadi kuning, jadi hitam-hitam, jadi teruk sangat rupa dia kan. So itu satu kelebihan
untuk nylon braided cable ni, dan this one is something yang memang ramai gila tunggu-tunggu untuk buat comeback. This is the epic comeback yang Apple buat dekat dia punya produk, iaitu MagSafe. Finally Apple kembalikan balik MagSafe untuk MacBook Pro, sebab MagSafe ni satu benda yang kita perlukan sebenarnya. Aku akan cerita nanti kenapa. Tebal gila weh. Seriously, dia macam design MacBook Pro yang lama, yang macam first generation dulu, yang awal-awal dulu kan dia punya design. But aku still prefer kot MacBook 16 inci yang 2019 punya design. Dia more to sleek, more to macam lebih kepada nipis, but this one is more to boxy. Ada reason kenapa dia buat design boxy macam ni. Reason why is sebab ada port yang diorang kembalikan balik untuk MacBook Pro yang terbaru ni. So korang boleh nampak kat sini, ada Thunderbolt port, USB-C, ada HDMI dan juga ada SD card slot. Finally. Aku tak perlukan dongle lah lepas ni. Seriously. Sebab biasanya kalau aku nak import daripada aku punya memory card kat kamera ni, aku perlukan dongle untuk aku import dekat aku punya Mac Mini ataupun MacBook yang 13 inci ni. So belah kiri ni ada MagSafe punya port, and then ada dua lagi Thunderbolt USB-C, and ada audio jack punya port lah. So basically untuk charging dia, either nak gunakan USB-C port boleh ataupun nak gunakan MagSafe dia boleh. Tadi aku dah mention, kelebihan MagSafe ni memang satu benda yang ramai gila suka disebabkan oleh kalau kita pakai untuk charging, kalau adik korang ataupun anyone yang terlanggar kabel ni, tertarik kabel ni, MacBook ni takkan bergerak. Sebab yang bergerak hanyalah MagSafe ni saja, magnetic ni saja, sebab dia menggunakan magnetic kan. So that's why kalau terlanggar ke apa semua kan, dia cabut macam tu je. Paling penting sekali adalah MagSafe kali ni menggunakan fast charging 140W. So itu paling penting sekali lah. Dan korang nampak tak kat sini apa yang bakal kita dapat in the future nanti untuk iPhone. Mungkin juga Apple akan buang lightning port yang dah lama gila diorang gunakan dekat iPhone diorang, tak move on daripada USB-C terus kepada MagSafe. Mungkin boleh jadi sebab MagSafe ni antara teknologi yang bagi aku memang sangat-sangat memudahkan, cumanya dia tidak universal lah. Misal kata kalau iPhone menggunakan MagSafe, kita mesti kena bergantung dekat Apple juga, which is kita kena beli kabel dekat Apple dengan harga yang memang mahal. Sebab biasanya kalau produk-produk baru memang harga dia akan mahal macam MagSafe apa semua kan. Sebab jelah sekarang ni Apple dah implement dah MagSafe dekat iPhone, cuma dia more to wireless dekat bahagian belakang tu. But in future maybe boleh jadi yang Apple akan implement dekat bahagian charging utama dia pula, digantikan dengan lightning port. Sebab sekarang ni pun kita still bergantung dengan lightning port instead of USB-C kan untuk iPhone. But boleh jadi MagSafe is the future of charging of iPhone nanti kan. Korang rasa macam mana? Korang boleh tinggalkan pendapat korang kat komen. Okay, let's go. Kita akan go through dekat MacBook dia sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Korang boleh nampak susunan dekat keyboard dia sekarang ni macam mana kan. Ini adalah Magic Keyboard baru untuk MacBook Pro 16 inci. So kalau korang boleh perasan dekat dia punya background ni berbeza dengan MacBook Pro yang 13 inci ataupun yang versi-versi sebelum ni. Korang boleh nampak dia punya background tu adalah ikut warna body, warna silver kalau MacBook tu warna silver lah. Tapi untuk MacBook baru sekarang ni, background untuk keyboard dia semua warna hitam ikut warna keys dekat keyboard ni. So itu adalah antara perbezaan yang Apple buat dekat dia punya MacBook sekarang ni. First impression aku dengan bahagian keyboard dia, dengan bahagian dia punya Magic Trackpad dia macam lebih kurang je dengan aku punya MacBook Pro 16 inci yang sebelum ni. So tak ada perbezaan ketara sangat sebab size dia sama. Cuma size screen dia untuk yang baru ni besar sikit je, iaitu 16.3 inci. Berbanding dengan yang sebelum ni adalah 16 inci betul-betul. And then dia punya display pun dia upgrade lagi, dia menggunakan Liquid Retina HDR display berbanding dengan sebelum ni dia just gunakan Liquid Retina display saja. Boom, siap dah guys. So kalau aku gunakan wallpaper yang gelap, so tak apa-apa nampak sangat lah dia punya notch. Tapi kalau aku gunakan wallpaper yang cerah, akan nampak obvious gila notch. One thing yang special lagi dengan display dia adalah dia ada promotion 120Hz, which is akan memberikan motion ataupun pergerakan dekat skrin tu lebih pantas berbanding dengan MacBook Pro punya display yang sebelum ni yang just gunakan 60Hz saja. Dan promotion 120Hz ni bagi aku dah satu keperluan lah buat masa sekarang ni untuk any display macam MacBook ataupun smartphone, iPad sekarang ni pun dah ada promotion 120Hz, dah lama dah ada kan, iPhone baru ada. It's a good thing untuk produk Apple sebab dia dah move forward dekat teknologi yang sepatutnya kita perlukan sekarang ni. Dan the reason kenapa aku upgrade kepada
MacBook Pro 16 inci terbaru ni disebabkan oleh dia punya performance of course, and then aku upgrade dia punya SSD daripada 1TB kepada 2TB, so aku custom sikit je. And memori dia aku still gunakan 16GB of RAM dengan dia punya chip M1 Pro. Bagi aku semua tu dah memang overkill lah untuk aku secara pribadi untuk MacBook Pro 16 inci yang menggunakan M1 Pro punya chip, sebab untuk MacBook Pro 13 inci yang aku tengah edit di video 4K pun aku just boleh run smooth dengan chip M1 lagi dengan 8GB of RAM, 512GB SSD, still dia boleh run dengan smooth everything aku nak gunakan. But untuk 16 inci dengan M1 Pro lagi dengan 2TB SSD lagi 16GB of RAM, this is overkill untuk aku. Kalau gunakan M1 Max aku tak tahulah apa nak jadi kan dia punya kelajuan tu tak macam mana. Tapi ya, untuk long term maybe M1 Pro is very good enough untuk performance yang aku perlukan. Dan of course kalau ada lagi MacBook Pro yang akan dilancarkan dalam masa 2 ke 3 tahun mendatang, aku akan upgrade lagi kepada MacBook Pro tu untuk aku jam lagi dan juga merasa performance untuk MacBook Pro yang baru. So that's the reason channel ni wujud kan, sebab aku nak test sendiri produk-produk yang baru untuk aku nak ulas kat korang, untuk bagi tahu korang mana yang bagus, mana yang tak bagus, mana yang best, mana yang tak best, dan apa yang best, apa yang tak best kan dengan produk tu. So far aku puas hati dengan MacBook Pro yang terbaru ni in terms of display dia, walaupun ada notch yang tak ada Face ID aku tak faham. Harga MacBook Pro yang aku beli ni adalah RM13,000 macam tu, dan aku rasa pembelian aku ni sangat berbaloi dengan aku punya pelaburan, sebab ini adalah pelaburan untuk kerja aku, bukannya aku beli suka-suka sebab aku nak beli, tapi untuk kerja aku lebih efisien, lebih produktif, supaya memudahkan everything yang aku nak buat dekat kerja aku. Sebab this one is very portable lah. Kalau aku nak buat dekat luar, dekat rumah, dekat studio, aku boleh bawa ke mana saja. Kalau aku nak buat kat studio ni, aku just cocok je dekat monitor aku belakang ni. Sebab monitor belakang ni aku menggunakan Mac Mini, so that's why aku akan beli monitor satu lagi. Sebab yang monitor ni maybe aku punya videographer akan take over nanti, aku akan buat workstation yang baru untuk aku sendiri. So that's why this is the perfect machine untuk aku nak gunakan untuk buat kerja aku. Dan satu lagi benda yang paling best adalah speaker dia. Speaker untuk yang 16 inci sebelum ni memang best, but this one dia upgrade lagi wow lah kan. Okay, aku nak try sekejap speaker dia macam mana. Bass dia tu sedap. Hai, assalamualaikum guys, bersama sekali lagi. Boleh rasa dia punya getaran bass dia tu dekat bahagian body tepi-tepi ni kan. Ya, nice gila kot. Aku suka gila dengan dia punya sound. Dengar dia punya surrounding sound dia tu. Dia tak macam bunyi satu tempat saja, tapi dia macam bunyi 3 ke 4 tempat. Bunyi dia tu memang nice gila kot untuk MacBook sebesar ni kan. Dan overall aku suka dengan MacBook Pro ni, cumanya aku tak berapa nak gemar dengan dia punya design. Dia motoboxy, dia macam nampak vintage sikit lah dia punya looks tu kan. But one thing korang kena tahu, yang dia punya bahagian belakang ni ada tulis MacBook Pro besar-besar ni kat tengah ni. Before this tak ada. And dia punya tapak ni gunakan rubber yang berlainan sedikit berbanding dengan MacBook Pro yang sebelum ni. So biasanya MacBook Pro sebelum ni tapak dia ni adalah jenis bulat, and then dia macam built in terus dekat dia punya body belakang. But this one, dia punya tapak tu dia macam diasingkan, and dia tambah satu lagi tingkat untuk dia buat tapak rubber ni. So itu satu benda yang menarik, sebab kalau kita letak atas ni dia akan bertingkat sikit lah. So surface body belakang tu tak akan kena dekat bahagian meja ni, and then dia akan ada ruang untuk pengudaraan. Maybe yes, ada pengudaraan dekat bahagian tepi ni, kiri dan juga bahagian kanan ni ada lubang pengudaraan dia. So itu satu benda yang menarik dengan MacBook Pro terbaru ni. Dan of course punya logo Apple ni lagi besar lah. So guys, aku rasa itu saja perkongsian aku mengenai MacBook Pro terbaru ni, kenapa aku beli dan juga berapa harga dia, apa kelebihan dia. Of course dia punya port dah tambah, and then dia punya screen display 120Hz, display dia lebih besar sikit, Magic Keyboard yang baru, tak ada touch bar, speaker lebih padu, and ada fast charging lagi 140W dengan kabel yang baru, and then ada MagSafe. Semua perkara baru yang Apple buat dekat MacBook Pro terbaru ni adalah perkara yang memang ramai gila nantikan. Ada port baru, and then charger apa semua. So that's why MacBook Pro ni adalah satu pelaburan yang memang berbaloi bagi aku secara peribadi. Dan of course kalau korang nak dapatkan MacBook Pro dengan saiz yang lebih kecil tapi specs lebih kurang macam ni, korang boleh dapatkan yang 14 inci. Cuma untuk aku 14 inci tu macam kecil lah untuk aku nak edit video. So that's why aku perlukan 16 inci, walaupun dia punya saiz tu agak besar, nak masuk dalam aku punya bag and then nak bawa ke mana saja dia agak berat sikit, but still dia laptop kot. So kalau dah nama laptop still boleh bawa ke mana saja, cumanya dia berat sikit lah berbanding 14 inci tu, but aku okey je. So itu saja untuk video kali ni, dan aku harap korang enjoy video ni. Like, komen dan share, subscribe channel aku, dan insyaAllah bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum, bye. So good. Uish, berat.